Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Al-Muttaqin? Sihat semuanya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat. So, macam mana kita hari ini? Dah siap sedia dengan kitab masing-masing untuk kita teruskan pengajian hadis kita pada pagi ini. Jadi saya harap semuanya pun sudah bersedia ya dengan kitab masing-masing. Kalau Ustazah dah buka kitabnya, mestilah student dah buka kan? Betul tak? Baik, begini ya muslimah, hari ini kita akan sambung perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan hadis kita yang ke berapa? Ustazah tak ingat. Hadis kita yang 34. Ya, hadis kita yang ke-34 berkaitan dengan mengubah kemungkaran yang berada di halaman 309. Tapi kita dah selesai perbincangan berkenaan dengan hadisnya pada minggu lepas ya. Dan hari ini kita nak sambung membincangkan berkenaan dengan satu lagi perkara yang terdapat dalam kitab kita. Cuma di sini ya muslimah, Ustazah akan skip muka surat 312 sebab hari itu kita berhenti di muka surat 312. Ya, jadi hari ini kita akan terus masuk di muka surat berapa ya? 314. Okey? Kita akan masuk terus pada muka surat 314. Iaitu jika muslimah semua buka muka surat 314 kita, kan, kita ada satu di perenggan yang kedua. Mungkin boleh cari di sana perenggan yang kedua, sabda Nabi. Sabda Nabi SAW, man ra'a munkaran. Jumpa tak di sana? Kalau jumpa sila type di situ. Ustazah kita dah jumpa. Mungkin Liza boleh typekan di sana. Dah jumpa belum? Dapat tak? Liza ni kalau saya tanya mesti senyap. Tak pernah je nak jawab kat situ. Kak Zah jumpa? Kak Zah? Hadisnya muka surat 314, kita berada di perenggan yang kedua, kan? Sabda Nabi SAW, man ra'a munkaran. Okey, kita akan mula hari ini perbincangannya daripada perenggan tersebut. Man ra'a munkaran. Dah Ustazah, Alhamdulillah Azfar. Saya ni selalu kalau tanya orang lain yang jawab macam tu kan. Tak tahu kenapa orang lain tu terperanjat agaknya. Di mana-mana kuliah begitu. Saya kalau tanya orang ni, saya sebut nama dia tak jawab. Tapi orang lain, kawan dia yang jawabkan. Tak apalah, terima kasih Azfar untuk jawapan tu tadi. Mungkin lambat baru bangun tidur semua macam blur-blur lagi. Apalah Ustazah ni, blur-blur kan bangun kan. Okey, tak apa. Jadi Alhamdulillah, yang penting dah jumpa dah. Di mana permulaan yang akan kita bincangkan. Jadi masuk ya di situ sabda Nabi SAW. Man ra'a munkaran, man ra'a minkum munkaran. Man ra'a minkum munkaran. Jadi hadisnya kalau dalam slide kita di sini, Ustazah warnakan ia dengan warna merah. Okey? Man ra'a minkum munkaran. Iaitu maksudnya siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Baik, di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ingin menjelaskan kepada kita berkenaan dengan melihat kemungkaran itu tadi. Ya, jadi apakah yang dimaksudkan dengan melihat kemungkaran? So dia jelaskan kepada kita di situ. Dalam kitab kita di sini dia jelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan man ra'a minkum munkaran. Jadi di situ ya muslimah terus pergi kepada perenggan yang di bawahnya. Barang siapa di antara kalian yang melihat
sesuatu kemungkaran. Maksud daripada hadis Nabi SAW itu ialah menunjukkan bahawa mengingkari kemungkaran berkaitan erat ataupun berkait rapat dengan melihat kemungkaran tersebut. Ya, ia berkait rapat dengan melihat kemungkaran tersebut. Jadi, mengingkari kemungkaran berkait rapat dengan melihat kemungkaran tersebut. Tapi bagaimana jika kita tak nampak kemungkaran itu? Kan? So kita tak lihat kemungkaran tersebut. Adakah kita perlu mengingkarinya? Ini yang akan kita bincangkan dalam perenggan tersebut. Iaitu beliau jelaskan begini. Bila kita memahami mengingkari kemungkaran berkait rapat dengan melihat kemungkaran tersebut, maka kalau kemungkaran tersebut tertutup ya, sehingga tidak dia lihat, kita tak nampak kemungkaran itu. Akan tetapi dia mengetahui, tapi kita tahu berlaku kemungkaran. Maka yang diriwayatkan secara jelas dari Imam Ahmad dalam kebanyakan riwayat adalah bahawa orang bersangkutan, maknanya kita yang tak nampak kemungkaran itu, tapi kita tahu. Bagaimana kita tahu? Mungkin ada orang sampaikan kepada kita, ya, mungkin kita cuma dengar-dengar, kan? Maknanya kita tidak ada bukti berkenaan dengan kemungkaran tersebut berlaku. Kita cuma dengar-dengar, ada orang sampai kepada kita, kau tahu, macam tu kan biasalah kita orang perempuan, kau tahu hari tu, oh ya, kita pun iya macam tu kan. Tapi kita tak nampak. So maknanya bila ada orang datang kepada kita, lalu dia menceritakan peristiwa itu, kita ada pengetahuan tentangnya? Ada. Ya, bermakna kita tahu hal itu berlaku. Tapi adakah kita melihat? Sebab dalam hadis Nabi menyebutkan man ra'a. Sesiapa yang melihat. Ya, so di sini sekarang Imam Ibn Rajab Al-Hanbali beliau jelaskan kepada kita. Sekarang ini kita cuma tahu sahaja, tapi kita tidak melihat. Maka yang jelas di sini kalau kita mengambil pendapat daripada Imam Ahmad, okey, Imam Ahmad rahimahullah, dia kata apa? Tidak perlu untuk kita menyibukkan diri kita. Okey, tak perlu untuk kita menyibukkan diri dengannya dan tidak perlu mengecek. Dia guna perkataan mengecek tu. Maksudnya tak perlu kita nak sibuk-sibuk nak periksa. Pergi tengok-tengok kan, betul ke? Nanti aku pergi, aku nak tengok betul ke tidak ya, macam tu kan. Betul ke tidak dia tu kan. So kita pun sibuk-sibuk pergi cek apa kan. Maknanya tak perlu untuk kita periksa keadaan itu. Apa yang tidak diyakini sepenuhnya. Sebab apa? Kita tidak ada dipanggil sebagai satu, kita bukan pihak yang berautoriti, unless lah kalau kita memang kita polis dan sebagainya kan, yang orang beritahu pada kita. Takkanlah tiba-tiba orang buat report polis pada kita. Kalau kita polis lah kan, kita kata saya ni tak perlu nak tengok-tengok ni sebab Nabi kata man ra'a munkaran macam tu kan. Tak ada, bukan gitu. So di sini kita cuma just orang awam biasa saja, yang mana kawan kita datang ceritakan kepada kita tentang hal itu. Jadi kalau kita rujuk kepada pendapat Imam Ahmad itu tadi kan, yang dipetik oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini, dia kata apa? Kita tak perlu nak sibuk-sibuk. Kita jangan kepo. Senang kalau guna bahasa kita lah, guna bahasa rakyat marahin. Kita ni tak payah nak kepo-kepo, tak payah nak sibuk-sibuk kan, nak cek, intai-intai tingkap rumah dia ke apa kan, tak perlu kita ni. Sebab kita tak melihat, cuma kita tahu hal itu disampaikan kepada kita. Okey, jadi saya harap hal ini jelas. Kita tahu memang ada kemungkaran yang dia buat. Tapi adakah perlu kita sibuk-sibuk untuk cek, untuk periksa, untuk intai rumah dia? Kepo-kepo gitu kan? Tak perlu. Okey, tak perlu. Sebab apa? Kita tak lihat dengan mata kepala kita sendiri perkara itu berlaku. Okey, so saya harap hal ini jelas. Ya, baik. Seterusnya muslimat, lihat kepada perenggan yang berikutnya. Ya, hal tadi dah settle ya. Okey, berkenaan dengan melihat tadi dah settle. So kalau kita tak lihat, kita cuma disampaikan oleh kawan kita yang kepo-kepo cerita pada kita pun tak perlu kepo-kepo untuk pergi cek apa yang berlaku. Tak perlu sibuk. Biarkan saja. Sebab kita tak lihat depan mata kita. Okey, so kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya dalam kitab ini, apa yang disebutkan? Disebutkan begini.
dan kemungkaran yang wajib diingkari oleh kita. Ya, kemungkaran yang wajib diingkari oleh kita adalah apa-apa yang telah ada ijma' atasnya. Maknanya sesuatu yang disepakati. Okey, kemungkaran disepakati sebagai mungkar. Saya rasa hal ini kita ada juga bincangkan. Saya ada sentuh sedikit berkenaan dengan hal ini pada perbincangan kita di sesi yang lepas. Ya, pada minggu lepas saya ada sebutkan mungkin kalau sekiranya ingin dirujuk kembali pada perbincangan minggu lepas, pada video kita minggu lepas, cuba cari berkenaan dengan definisi mungkar yang telah saya bahaskan. Di situ saya ada sebutkan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan mungkar sehingga kita wajib untuk ingkarinya. Jadi di sini, disebutkan kepada kita kemungkaran yang kita nampak, yang kita lihat itu memang disepakati sebagai perkara yang mungkar. Maka dalam hal yang sedemikian wajib kita ingkari. Dan kita ada beberapa tahap bukan pengingkarannya, kita bincangkan dalam hadis ini. Tangan, kemudian lidah, kemudian hati. Okey, ada 3 caranya. Ikutlah cara mana yang kita mampu. Sebab Nabi pun kata berkenaan dengan kemampuan kita mengingkari itu tadi, menerusi ketiga-tiga cara tersebut. So kalau tak mampu dengan tangan, maka kita berpindah dengan lisan kita. Jika tak mampu kedua-duanya, kita berpindah pada hati kita. Maknanya mengingkari perbuatan itu dengan hati. Maksud dengan hati maknanya apa? Kita tak redha perbuatan maksiat yang berlaku itu. Kita tak redha perbuatan dosa yang kita nampak. Kita ingkari dengan hati kita. Kerana apa? Kita tak mampu untuk halang dengan tangan dan kita juga tak mampu untuk halang dengan lisan kita. Jadi kita berpindah kepada selemah-lemah iman yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis kita ini, iaitu dengan hati kita. Okey, jadi di sini bila kita nampak kemungkaran tadi kan, kemungkaran yang berlaku di hadapan mata kita, dan kita kena fikir dulu, adakah ini kemungkaran yang disepakati sebagai kemungkaran? Ya, memang semua ulama kata ini adalah satu benda mungkar. Majoriti ulama sepakat ini adalah perkara mungkar. Zina. Ada ke ulama kata zina tu tak haram? Ada. Tak ada. Sepakat kita. Ya, sepakat kita mengatakan berzina itu adalah perkara yang haram. Mungkar maknanya kita sepakat. Contoh apa lagi? Makan harta anak yatim contoh. Itu haram. Tak boleh, tak apalah untuk dia boleh makan harta anak yatim yang diberikan. Boleh gitu? Tak ada. Okey, so maknanya kita sepakat. Semua ulama kata hal itu adalah perbuatan yang haram, maksiat. Kalau rujuk kepada nas-nas agama, perbuatan-perbuatan tersebut ada ancamannya. Daripada sudut azab dan siksaannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas berkenaan dengan kesepakatan bahawa ia adalah perkara yang mungkar. Okey, baik. Lihat kepada perenggan itu tadi, kita masih lagi berada di perenggan yang sama. Jadi, saya nak baca semula perenggannya. Dan kemungkaran yang wajib diingkari adalah apa-apa yang telah ada ijma' atasnya. Ijma' ni maksudnya lah kesepakatan itu tadi. Okey, ijma' ni dalam bahasa Arab lah. Cuma dia tak terjemahkan dengan ikut kepada bahasa Melayunya. Okey, jadi saya beritahu ijma' ni maksudnya ada kesepakatan di kalangan para ulama bahawa hal itu adalah mungkar. Baik, sedangkan yang ada perbezaan pendapat padanya. So kita jangan lupa, kadangkala ya situasi mengubah. Okey, situasi mengubah, hal itu yang menyebabkan perbuatan mungkar tersebut ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Adakah ia mungkar ataupun tidak? Okey, jadi bagaimana jika sekiranya perbuatan mungkar tersebut ada perbezaan pendapat di kalangan ulama? Ya, jadi di sini disebutkan begini. Maka jika ada perbezaan pendapat itu tadi,
tidak wajib mengingkari orang yang melakukannya kerana ijtihad tu maksudnya dia pegang pendapatnya berkenaan dengan hal itu, ataupun dia orang yang berilmu, jadi dia tahu membezakan dan dia tahu bagaimana untuk meletakkan nas-nas, itu dalil-dalil Al-Quran, hadis dan juga pendapat-pendapat ulama'nya. Jadi dia ada ijtihad dia, pendapat dia lah kan. Tapi ijtihad ini hanya orang yang berilmu ya. Kita masyarakat awam jangan pandai-pandai pula kita nak buat ijtihad. Oh, aku letak ijtihad benda ni tak haram. Macam tu tak boleh. Jadi kalaupun kita nak berpegang dengan pendapat yang tidak haram, itu dia perlu berdasarkan kepada pendapat ulama' yang mengatakan tidak haram. So jangan kita sebagai orang awam ini kan, yang biasa-biasa ni kita nak pandai-pandai. Kata saya nak ijtihad, tak boleh begitu. Ada syarat-syaratnya untuk kita berpegang dengan ijtihad tersebut. Baik. Atau kerana dia bertaklid. Bertaklid ni maksudnya kita ikut. So itu keadaan kita ya muslimah. Jadi selalunya kita ni sebagai masyarakat awam, kita ni gunakan taklid. Taklid maksudnya kita ikut. Kita ikut kepada sesuatu pendapat yang telah dikeluarkan oleh institusi agama contohnya. Jadi kita ikut. Maksudnya sini dia bertaklid kepada seorang mujtahid. Okey, dengan taklid yang boleh dilakukan. So ini untuk situasi yang mana adanya perbezaan pendapat. Saya nak berikan contoh begini muslimah. Ya, begini contohnya. Solat Jumaat itu wajib bukan? Sepakat bukan kita kata solat Jumaat itu wajib? Betul tak? Wajib solat Jumaat wajib. Tak ada ulama' yang kata tak wajib untuk orang lelaki. Ya, untuk orang lelaki. Wajib saja. Tapi sekarang, bagaimana situasinya? Bukankah kita ada pelbagai perbezaan pendapat berkenaan dengan wajib ataupun tidak solat Jumaat itu bagi kaum lelaki? Kerana apa? Situasi. Kan kita berada di situasi yang mana menyebabkan keluar pendapat yang lain. Yang menyatakan bahawa bila kita berada dalam situasi COVID ni kan, ya, menyebabkan hukum itu berubah. Daripada satu yang mungkar, betul, orang lelaki kalau dia tak melaksanakan solat Jumaat itu, memanglah haram untuk dia. Itu sepakat para ulama'. Tapi sekarang, situasi menyebabkan berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama'. Jadi kita sebagai masyarakat Muslim Singapura, kan, kita taklid kepada pendapat yang telah dikeluarkan oleh institusi agama kita. Menyatakan bahawa okey, orang lelaki yang tidak berpeluang untuk menunaikan solat Jumaat, maka dia di situ hukumnya berubah daripada satu yang mungkar. Maknanya di situ dia ada kelonggaran untuk kita berikan kepada dia. Kerana situasi tidak mengizinkan. Jadi di sini kalau kita nampak orang lelaki tak menunaikan solat Jumaat, boleh kita marah dia. Kita nampak adik kita tak solat. Kau ni buat benda mungkar apa ni? Kau tak solat Jumaat. Boleh kita kata gitu? Sebab itu, dalam keadaan kita nak mengingkari kemungkaran, ya muslimah, perlu kita pertimbangkan beberapa keadaan dan situasi. Ya, dia tidak semata-mata kerana ada kesepakatan pendapat di kalangan para ulama' berkenaan dengan haramnya perbuatan itu. Tetapi bagaimana situasi itu tadi merubah pendapat tersebut ataupun kesepakatan tersebut, akhirnya ada perbezaan pandangan berkenaan dengannya. Dan kebiasaannya kita akan ikut kepada pendapat yang dikeluarkan oleh institusi agama yang berada di tempat kita tinggal sebagai penduduk di tempat itu. Jadi janganlah kita tembak kan, tembak, betul tak tembak? Maknanya kita ni katakan, dosa tau kau tak sembahyang Jumaat, kau kena gini, kau kena gini. Tak apalah, kau buat je lah dekat rumah kan, berjemaah dengan kawan-kawan kau. Boleh gitu? Kita tak boleh pandai-pandai mengeluarkan pendapat kita sendiri. Okay, so di sini perlu faham situasi itu kadang-kala ia merubah keadaan. So kita jangan cakap, Ustaz tanggung dosa saya tau, tak bagi saya masuk masjid. Tak boleh kata gitu. Okay, Ustaz tanggung dosa saya tau. Saya nak solat Jumaat, habis Ustaz tak bagi. Sebab yelah kita sekarang ni solat Jumaat perlu register, perlu buat pendaftaran. Siapa yang dapat tempat dia saja yang dibenarkan masuk. So kalau siapa yang tak dapat, tak boleh kita pandai-pandai. So kita pun kata awak tanggung dosa saya dan sebagainya. So ini bermakna kita tak memahami keadaan itu tadi.
So kita tak bolehlah berpegang dengan hadis ini, tiba-tiba kita kata, kan Nabi kata gini, awak tak boleh gini. Kita buat benda mungkar ni, saya nak kena elakkan benda mungkar ni. Betul, kita semua perlu elakkan, kita semua perlu cegah perkara mungkar itu tadi. Tapi kena faham juga konteksnya bagaimana, situasinya bagaimana. So dalam keadaan kita yang penuh dengan darurat ini kan, okay, yang tak boleh membenarkan kita melakukan perbuatan yang wajib tadi kan, kerana situasinya. So kita tak boleh nak pandai-pandai menghukum itu dan ini kan, mengamuk dan sebagainya. Jadi sebab itu penting di sini mengapa Imam Ibn Rajab Al-Hanbali juga menyebutkan tentang hal itu tadi. Dan bila ada perbezaan pendapat, adakah wajib untuk kita ingkari? Tidak wajib. Nampak ya pendapat yang beliau keluarkan sebab ada perbezaan pendapat untuk hal itu tadi. So di sini kalau belajar, dia faham. Okay, sebab tu penting Muslimah, kita ni belajar. Bila kita belajar, kita faham. Dan kita ni tak melenting. Kenapa ada orang yang melenting tiba-tiba itu ini kan, cakap sana cakap sini? Kenapa? Tak belajar. Kadang-kadang memang betul ada orang tak belajar tapi dia tak nak faham. Itu juga masalahnya Muslimah. Ya, kita cuba jadi orang yang memahami. Cuba jadi orang yang berlapang dada terhadap sesuatu perkara yang berlaku. Sebab kita kena faham juga dalam agama kita kadang-kala ada hukum yang berubah. Okay, ada kadang-kala ada hukum yang berubah kerana konteks memaksa kita untuk bukan kita kata kita pandai-pandai ubah ya, sebab apa yang kita perubahan hukum itu juga berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang ada. Kita tak pandai-pandai. Kita sebagai Majlis Agama Islam ni Singapura ni, kita tak pandai-pandai nak suka-suka hati ubah hukum. Tidak begitu Muslimah. So jangan pernah inilah orang gini ikut cakap tu cakap ni. Tak. Kita bukan pegang pada satu pendapat tapi kita musyawarah, kita mesyuarat, kita buat, kita bincang lama. Bukan kita suka hati, hari ni tak boleh sebab COVID, memang okey. Teruslah kata tak boleh. Bukan pandai-pandai ya kita keluarkan hukum. Jadi sebab tu jangan kita tembak je, ni tak bagus, ni tak boleh. Ni apa ni main-mainkan hukum agama? Tak. Kita tak mempermainkan hukum agama. Sebab bila para ulama ni kita nak menetapkan satu hukum, ia bukan perkara yang mudah. Okey, ia bukan perkara yang mudah. Sebab itu kita amat dituntut dalam hal-hal situasi yang genting begini, cuba letakkan satu situasi yang kita berlapang dada dengan keadaan-keadaan yang memaksa berlakunya perbezaan pendapat. Jadi kalau kita faham, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan situasi akan menjadi lebih baik lagi. Okey, so itu saya harap jelas juga ya berkenaan dengan hal ini. Okey, harap ia jelas. Jangan lepas ni pula kata Sakinah tu liberal kau tahu. Jangan tiba-tiba pula lah korang ni kan. Tak ada, maknanya perlu faham. Perlu faham bagaimana perubahan hukum itu berlaku, situasi memaksa dan sebagainya ya. Maknanya kita ni jangan tiba-tiba kita hukum orang itu buat perkara mungkar, kena wajiblah kita ni kena mengingkari dan sebagainya. Kerana apa? Kita tidak memahami. Okey, kerana kita tidak memahami. Jadi sebab tu penting banyak sangat kita ni belajar, ikuti pengajian. Supaya apa? Kita bila nak cakap tentang satu perkara, ia bukan hanya kita berpegang dengan satu pendapat dan keadaan, tetapi kita memahami. Kita memahami keadaan yang menyebabkan sesuatu perkara yang asalnya memang mungkar. Betul, asalnya memang mungkar perkara itu. Namun, kerana keadaan yang mendesak, menyebabkan perkara mungkar tadi kan, yang menyebabkan dosa kalau tak buat, tapi terpaksa diubah kerana situasi keadaan untuk mengelakkan satu perkara yang lebih dahsyat lagi. Sebab takut berlaku penularan virus dan sebagainya, dijangkiti kan. Kita tak nak beginilah ya Muslimah. Kita tak nak tempat kita yang kita jadikan ia sebagai tempat kita solat, kita dapatkan ilmu agama, dia jadi apa? Kluster. Faham tak kluster? Yang akhirnya nanti orang mungkin salahkan kan. Tengok ni orang Islam, tengok gini-gini. Tak fikir orang lain. Tak nak jadi sedemikian. Betul tak? So kena fikir.
dengan jauh. Dengan fikir jauh. Jangan kita nak tembak sana, cakap sini, kan menyalahkan asatiza dan sebagainya. Jangan begitu. Jadi kalau kita betul-betul faham tentang agama ni, kita juga akan faham bagaimana cara untuk kita mengingkari kemungkaran yang berlaku di sekitar kita. Okey? Baik, mudah-mudahan jelas ya. Baik Muslimah, terus kita pergi kepada subtopik yang berikutnya. Saya pun tak nak panjang-panjang kan, nanti jadi hot topic, lepas tu kan habis kita di pagi-pagi ni, bebek saya sejuk, dia jadi panas. Okay. Baik, terus kita pergi kepada perenggan yang berikutnya. Bukan perenggannya, subtopik yang berikutnya. Lihat Muslimah pada halaman kita yang ke-315. Di situ kita ada satu subtopik yang memberikan kepada kita dengan garis panduan bagaimana kita ingin menjadi orang yang mengingkari perbuatan mungkar. Jadi subtopik kita di sini, apa katanya? Keharusan bersikap lemah lembut. Atau dengan kata lain lah, lemah lembut ni mungkin takut orang kata, Ustazah lemah lembut tu macam mana? Takkan nak tegur macam ni ya? Ya awak jangan buat tau, perkara ni mungkar, tak elok. Macam tu ke lemah lembutnya Ustazah? Kita pun tak tahu lemah lembut tu macam mana. So di sini, ya, dia bukan macam tu lah Muslimah, awak ni pun kan. Kita, Ustazah tak boleh tau buat gini. Orang dengar kita pun lembik. Macam itu kan. So bukan gitu maknanya. Bila kita kata lemah lembut di sinilah kita boleh fahami dengan maksud kita ni ada hikmah. Kalau dengan bahasa lain, ada cara lah orang kata. Ada cara untuk tegur. Begitu ya. Maknanya ada hikmahnya. Penggunaan bahasanya juga betul, tepat kan. Tak pekik-pekik, tak marah-marah. Bila tegur tu kita tak menengking kan. So ini dimaksudkan dengan lemah lembut. Ya, jadi keharusan kita bila kita nak menegur ataupun bila kita nak mencegah, nak menyuruh orang buat perkara-perkara yang baik. Dan kita nak cegah orang lain supaya jangan buat perkara yang mungkar. Jadi, kelemah lembutan ia perlu juga untuk kita jadikan sebagai antara metod ketika kita nak cegah kemungkaran itu tadi. Okey? Sebab itu, cuba lihat pada perenggan kita dalam kitab kita ini. Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali? Dia kata begini kepada kita Muslimah. Dalam keadaan apapun, okey? Dalam keadaan apapun, bersikap lemah lembut itu adalah sesuatu yang wajib dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Boleh faham teksnya di situ? Okey? Boleh faham tak apa disebutkan? Dia kata gini, dalam keadaan apapun kita nak cegah orang lain agar tidak buat perkara yang mungkar. Ya. Dan dalam masa yang sama kita juga nak ajak orang lain supaya apa? Mereka itu dekat dengan hal-hal yang baik. Di sini dia kata apa? Perlu, wajib. Okay, wajib maknanya ia sesuatu yang dituntut. Ya, sesuatu yang dituntut. Untuk kita bersikap bagaimana? Lemah lembut. Itu ada hikmahnya. Ada caranya. Bukan main nampak kan orang buat maksiat terus datang tengking dia. Bukan begitu. Ya, bukan kita nampak orang tu buat perkara-perkara mungkar terus datang pada dia sepak. Betul tak? Boleh kita buat sedemikian? Tidak. Jika ada orang yang buat begitu, saya nak tekankan begini Muslimah. Dalam agama kita tak pernah mengajarkan hal yang sedemikian. Kita sebagai ibu, bila kita nampak anak kita buat perkara yang mungkar contohnya, boleh tiba-tiba dia balik rumah, kita sepak dia? Boleh gitu? Tak. Itu bukan caranya. Ya, itu bukan caranya. Jadi di sini sebab itu, kan, disebutkan bahawa kita sangat dituntut untuk meletakkan kelemah lembutan di hadapan. Supaya apa? Dalam keadaan kita nak mencegah kemungkaran itu tadi. Dalam keadaan kita nak mengajak orang lain supaya buat perkara-perkara yang baik. Mereka tak lihat agama ni sebagai sesuatu yang menyusahkan dan menyukarkan kehidupan mereka.
kita ni nak tarik hati orang ni muslimah supaya buat perkara-perkara yang baik. Jadi bila kita nak tarik hati orang lain agar mereka stay dalam keadaan melakukan kebaikan, itu istiqamah, konsisten. Jangan sesekali kita gunakan kekerasan. Ia tidak kita panggil menyelesaikan, ataupun ia tidak, bukan satu jalan yang memberikan kejayaan kepada kita. Sebab ini kita panggil apa? Akhlak diri kita. Ya, budi pekerti kita tu bagaimana? Sebab itu, kalau sesiapa yang ikuti kuliah saya semalam di Masjid Kasim, saya ada kongsikan dengan satu hadis yang mana Nabi kata apa? Kita kan, kalau kita nak tarik hati manusia, apa Nabi kata apa? Ia bukan dengan harta. Tapi Nabi sebutkan dengan apa? Dengan wajah yang manis dan juga akhlak yang baik. Kelemah lembutan, ia termasuk akhlak kita. Cara kita bertutur, cara kita bertindak, ini dipanggil sebagai kelemah lembutan. Nampak orang buat perkara yang tidak baik, takkanlah tiba-tiba kita terus nak pergi tengking dia. Kan? Kita muslimah, saya pesan gini. Kalau tiba-tiba, nantilah kalau masjid buka ke apa kan, kalau masjid buka. Kalau tiba-tiba kita nampak ada di kalangan muslimah kita yang masuk masjid tak pakai tudung. Mungkin dia dengan uniform. Ya, betul tak? Ada budak-budak balik sekolah nak solat dengan uniform. Kita nak tengking dia. Dek, awak ni tak hormat masjid Datang masjid tak pakai tudung. Boleh cakap gitu? Nampak tak cara kita? Nampak tak cara kita tadi? Kita gunakan ayat yang kasar. Alhamdulillah. Yang orang datang masjid, alhamdulillah. Saya kata alhamdulillah. Orang datang masjid. Nak solat, alhamdulillah. Lihat pada sudut yang positifnya dahulu ya muslimah. Jangan main nampak benda mungkar terus nak tegur. Kan? Terus kita attack dia. Agak-agak for the second time, bila dia nak solat tu nanti, dia fikir tak, dia rasa dia nak pergi masjid tak? Saya tak rasa. Budak tu tadi dia mesti trauma. Tak nak lagi masjid, nanti makcik masjid marah. Macam tu kan? Nanti makcik masjid marah. Atau sekarang ni. Saya kata ginilah. Sekarang ni kita jaga entry kan? Jaga entry masjid. Contoh kalau kita muslimah lah. Ada yang jaga, pegawai jaga entry masjid. Ada yang tak bawa sejadah contohnya. Tak bawa sejadah. Dia masuk. Ni bukan waktu untuk solat berjemaah ya muslimah. Kalau solat berjemaah tu dia kena register. Tapi ni maksudnya dia walk in time-time yang bukan untuk solat berjemaah lah. Dia datang. Tiba-tiba dia nak solat ni sekarang dah nak habis waktu. Lepas tu tak bawa sejadah. Kita yang jaga entry masjid ni kata, kenapa awak tak bawa sejadah ni? Awak tak baca ke? Kita dah cakap nak masuk kena bawa sejadah. Kita cakap gitu boleh? Kita tengking dia gitu. Maknanya cara kita tadi. Mungkin bila kita tahu dah nak habis waktu ni, orang nak solat. Dah tu tak ada tempat nak solat kan? Kita at least lah kita kata, kita bagi dia apa-apalah kan untuk dia solat. Sekejap 5 minit sudah. Settle. Perlu ke kita tengking dia, asal tak bawa sejadah? Awak tak baca ke notis? Lain kali nak datang masjid bawa sejadah. Kadang-kadang ada orang, dia pun tak expect benda tu yang dia terlambat dan sebagainya kan. Jadi jaga tutur kata kita. Mungkin maybe lah kita nak advise, minta maaf ya puan, lain kali kalau datang masjid bawa sejadah kan, sebab kita memang tak siapkan sejadah. Cakap baik-baik. Okey, sebab mungkin kita volunteer di situ yang jaga masjid dan sebagainya. So mak di situ janganlah kita ni guna perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati orang lain. Tapi kadang-kadang bukan pegawai yang duduk tu sakitkan hati orang lain, yang datang tu sakitkan hati orang lain. Betul kan? Yang datang tu, awak tak nampak ke saya datang ni? Nak sembahyang. Macam tu kan? Awak dosa tau tak bagi saya solat. Kadang-kadang kita pun masalah juga. Dia kedua belah pihak lah. Muslimah ya, kedua belah pihak lah.
Jadi pihak yang datang dan pihak yang jaga, dua-dua pun kena jaga. Tutur kata, kan, approach kita, kadang-kadang pun masalah. Saya pun tak salahkan jugalah pegawai, kadang-kadang kita yang datang ni pun tak kena caranya. Kita pekik-pekik dengan pegawai tu tadi. Siap kita suruh dia tanggung dosa kita dan sebagainya. So ini juga masalah. Jadi maknanya di sini, kenapa kita belajar pada hari ini? Supaya kita memahami keadaan dan bagaimana cara untuk kita dalam keadaan kita nak cakap, kan? Di sini ada kelemah lembutan yang perlu kita letakkan di hadapan. Okey? Sebab itu lihat pada perenggan kita yang kedua di situ. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Apa kata beliau? Dia kata gini di situ, kan? Di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali memetik pendapat beliau. Okey, dia kata Sufyan Ats-Tsauri kata gini, tidak boleh kita menyuruh untuk berbuat baik dan kita cegah kemungkaran. Ya, kita cegah kemungkaran kecuali apa? Dia kata di situ, orang yang menyandang 3 sifat. So sekarang ni kita muslimah, bila kita nak cegah kemungkaran, bila kita nak tegur seseorang, bila kita ni nak ajak orang lain buat perkara yang baik, kita perlu pastikan kita ada 3 ciri ini, 3 sifat ini. Kenapa perlu ada 3 sifat ini? Agar keadaan itu dia jadi cantik. Kan? Agar orang tak nampak agama kita ni, teruknya Islam yang macam ini. Jangan kita jadi seorang muslimah yang menjauhkan orang lain ataupun muslimah lain daripada agama. Kita sekarang ni, maaf saya kata kalau perkataan ini mungkin bagi setengah orang, kenapa dia cakap gitu tapi saya kadang-kadang kita perlu juga cakap begini. Sekarang ini kita susah nak bawa orang kepada agama. So kita yang dah dekat pada agama ini, jangan menjadi orang yang menjadi penyebab kepada orang lain yang tak dekat pada agama jauh daripada agama. Ya, sebab itu di sini pesan Imam Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dia pesan kepada kita gini, kalau betul kita nak cegah orang lain agar jangan buat perkara yang mungkar, ya, atau kita nak ajak orang lain supaya apa? Buat perkara-perkara yang baik. Di sini dia kata perlu ada 3 ciri ini. Apa dia? Lihat pada kitab kita di sini muslimah. Pertama, beliau kata gini, pertama mesti lemah lembut. Sebab tu subtopik ini diletakkan lemah lembut tu tadi. First kali lemah lembut. Lemah lembut dengan apa yang diperintahkannya. Kita nak suruh orang lain buat perkara yang baik. Macam tadi saya kata, kita tak boleh suruh dengan keadaan yang menengking. Bukan kena orang lain lah muslimah. Kalau kena saya yang kita kata ustazah ni pun, kalau orang suruh kita buat baik tapi dengan cara yang menengking, saya tak rasa saya boleh accept. Saya tak boleh terima. Betul tak? Kita tak boleh terima. Sebab orang tengking kita. Okey? Kalaupun dia tak tengking tapi dia sindir ke, dia ucapkan perkataan-perkataan yang kasar, kita tak boleh terima. Sebab itu dia kata di sini, bila kita nak suruh orang buat perkara yang baik dan bila kita nak larang, kita nak cegah orang lain daripada jangan buat perkara maksiat, kita kena gunakan kelemah lembutan. Kita kena gunakan kelemah lembutan. Jangan lupa, ini pesan Nabi kepada isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pesan benda ni bukan dengan orang lain tahu muslimah, tapi Nabi pesan pada isteri dia. Isteri dia itu Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Aisyah ni dia terkenal dengan sifat yang outspoken. Okay, outspoken. Dia memang kalau cakap, dia kalau nampak benda yang dia tak berapa puas hati, dia memang cakap straight. Dia cakap begitu. Tapi Nabi pesan pada dia di sini. Kita lihat, ada satu kisah yang mana ada satu kumpulan orang datang jumpa dengan Nabi SAW. Lalu apa mereka kata kepada Nabi? Assalamualaikum. Maknanya apa? Kebinasaanlah, kematianlah ke atas engkau. Mereka kata gitu kepada Nabi.
Aisyah ni dengar. Ya, Aisyah dengar. Bila Aisyah dengar, dia kata apa? Fafahimtuha. Aku faham apa maksud orang-orang ni. Bila mereka kata apa? Assalamualaik. Kebinasaanlah atasmu. Aku faham. Maknanya mereka ni, mereka makilah. Maknanya doakan dengan kebinasaan kepada Nabi. Jadi apa kata Aisyah? Faqultu alaikumussalam wal la'nah. Dia bagi sebiji kat sini kan. Kalau ayat kita, sebiji korang kena dengan aku begitu kan. Dia kata apa kepada mereka? Semoga atas kalian kebinasaan, dan dia tambah kat belakang, dan juga laknat. Dia tambah kat belakang itu. Nabi dengar. Ya, Nabi dengar ucapan Aisyah ini. Nabi kata apa kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan. Tenang, Nabi kata kepada Aisyah. Nabi kata gitu. Sebab apa? Nabi kata gini, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan pada setiap perkara. Ini nasihat Nabi kepada isteri dia. Sebab ucapan Aisyah yang kasar tadi. Tapi Aisyah ni defensif juga kan. Kita orang perempuan, bagi saya orang perempuan ni dia memang sifatnya defensif juga kadang-kadang. Dia defensif kata faqultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu. Aisyah kata, wahai Rasulullah, kau tak dengar? Kau tak dengar apa yang mereka kata kepada engkau tadi? Kan kau tak dengar ke? Nabi kata apa? Ya, dengar. Aku dengar. Nabi kata apa di sini? Faqad qultu wa alaikum. Aku dah jawab dah Aisyah. Aku dah jawab. Bagaimana aku jawab? Wa alaikum. Ke atas kalian juga. Ke atas kalian juga. Jawapannya sebenarnya sama. Kan? Tapi approach-nya berbeza. Nampak tak? Approach-nya berbeza. Cara pendekatannya berbeza yang Nabi gunakan. Ada kelemah lembutan. Nabi kata, wa'alaikum, ke atas kalian juga. Tadi apa mereka doa pada Nabi? Kebinasaanlah ke atas kamu. Nabi kata apa? Ke atas kalian juga. Samalah engkau. You too. Macam kalau guna bahasa Inggeris, you too. Engkau jugalah. Macam tu kan? Aku tak nak cakap banyak lah macam tu. Itu kata Nabi. Nampak tak cara Nabi? Dengan berhikmah, dengan berhikmah. Betul tak? Jadi Nabi tegur Aisyah, lemah lembut di situ. Sebab apa? Allah cinta dengan kelemah lembutan. Ya, Allah cinta dengan kelemah lembutan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sekali lagi Nabi pesan kepada isteri baginda ni. Nabi pesan kepada dia apa? Faqala li, Nabi beritahu kepada aku. Maknanya Nabi bersabda kepada aku. Maknanya kepada dia, Aisyah. Ya Aisyah turfuqi. Wahai Aisyah, hendaklah engkau bersikap lembut, iaitu berlemah lembut. Fa inna rifqa, kan? Fa inna rifqa, sesungguhnya tidaklah sikap lemah lembut itu lam yakun fi syai'in qattu illa zanahu. Tidaklah sikap lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali akan menjadi sesuatu yang menghiasinya. Okey, akan menjadi satu yang menghiasinya, maknanya mencantikkan keadaan itu. Wala nuzi'a min syai'in qattu illa syanahu. Apa kata Nabi? Dan tidaklah ia dibuang dari sesuatu. Kelemah lembutan ini kalau kita angkat dia, kita tanggalkan ia daripada sesuatu, apa kata Nabi? Tidaklah melainkan ia akan memburukkan keadaan itu. Ia akan memburukkan keadaan itu. Betul tak? Apa yang Nabi kata tu tadi? Kita tak nafikan. Sebagaimana contoh-contoh yang saya berikan itu tadi juga. Bila kita tegur seseorang dengan cara menengking, yang mana dengan niat untuk supaya orang itu tidak buat perkara yang mungkar. Orang boleh terima? Tak. Orang tak boleh terima muslimah. Bahkan orang benci dengan kita. Sebab tu Nabi kata apa? Ia memburukkan keadaan. Ia memburukkan keadaan. Tapi cuba kita approach dengan cara yang lemah lembut. Dengan cara berhemah. Kan? Betul lah. Ustazah, kita cakap lemah lembut pun tak dengar. Betul. Saya kata betul. Orang untuk pertama kali bila kita tegur dia, dia takkan ni. Tapi
cara kita tadi. Sebab kita cakap dengan dia lemah lembut, perkataan itu akan masuk. Okay? Dia akan masuk dalam pemikiran dia. Dia akan fikir, mungkin bukan hari ini muslimah, dia bertukar menjadi baik. Dan kita pun tak boleh nak tegur orang hari ni, esok terus baik, ataupun sekarang terus insaf. Alhamdulillah, kita bukan tengok drama tau muslimah. Jangan lupa, kalau tengok drama yang mana durationnya 1 hour, kita tengok episod kan scene demi scene, oh kejap lagi terus jadi baik. Bukan gitu. Sekarang ni kita hidup dalam dunia yang reality. Yang mana bila kita tegur seseorang, dia bukan mengambil masa, sekejap lagi, esok, lusa, dia jadi baik. Bukan gitu. Tapi kadang-kadang 1 tahun yang akan datang. Yang mana setahun akan datang itu, dia ingat balik apa yang kita cakap. Kenapa dia ingat balik? Sebab apa? Kita ucapkan dengan cara yang baik kepada dia. Alah, dulu kan dia pernah cakap dengan aku macam gini. Dia ingat balik. Cuba kalau kita tengking dia, agak-agak dia nak masukkan perkataan tu kat dalam pemikiran, tak. Dia tengok kita terus, dia kata, aku benci, aku tak. Terus langsung, dia tak akan fikir pun apa yang kita cakap. Sebab apa? Approach kita itu tadi. Sebab tu penting. Kita meletakkan kelemah lembutan di hadapan. Dalam keadaan kita nak cegah orang lain yang buat mungkar tu tadi. Dan juga dalam keadaan kita nak suruh orang lain. Agar apa? Buat perkara-perkara yang baik. Itulah metod yang digunakan oleh Nabi SAW yang Nabi pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bukan orang lain ni Nabi pesan, tapi isteri baginda yang dekat dengan Nabi SAW. Ya, so ini pesanan Sufyan Ats-Tsauri itu tadi, yang pertama. Yang kedua muslimah, kita lihat apa dia kata dalam kitab kita ada, okey. Yang kedua dia kata gini, adil dengan apa yang diperintahkan dan adil dengan apa yang dilarang. Okay. So yang kedua ialah kita adil. Adil tu maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada tempat yang betul. Kita nak tegur seseorang tu, ini maknanya tadi yang kita katakan, tengok keadaannya, betul tak? Situasinya. Itu namanya adil. Kan? Dah memang budak tu, tadi saya ambil contoh budak perempuan ni, dah memang betul dia datang dengan uniform sekolah. Maknanya baru balik sekolah. Jadi kita nak tegur, kita nak marah ke apa, dah memang uniform sekolah. Takkan nak suruh dia buka uniform dia pula kan kat situ. Maknanya di sini kalau kita fikir keadaan dia, kita adil. Ya, kita adil untuk keadaan adik tu tadi. So kita ni jangan jadi makcik gangster dekat dalam masjid ya. Ni pesan. Muslimah, bukan muslimah, kakak gangster pun ramai juga kadang-kadang. Ya, nanti kan kita ni yang kakak-kakak, itulah makcik. Tak boleh, kita kakak-kakak pun sama juga kadang-kadang. Gangster kita ni, nampak sikit tegur. Macam masjid tu kita yang punya. Kadang-kadang macam tu kita ni muslimah. So kena faham. Adalah kita dengan situasi dan keadaan yang kadang-kadang orang tak dapat nak elakkan. Ya, kan orang tak dapat nak elakkan. So, kita ni fahamlah situasinya, adil. Nak larang orang lain melakukan perkara yang mungkar tadi, adil. Nak suruh orang lain buat perkara yang baik juga kena adil. Jadi dua-dua mesti ada. Okay? Sebab jangan lupa, apa kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-135. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bilqisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ya, ini pesan Allah dalam Al-Quran supaya kita jadi orang yang qawwamina bil qisti. Maksudnya apa? Orang yang sentiasa menegakkan keadilan, menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah. Sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalau kita masuk, sebab saya tak letakkan di sini dengan ayat yang penuhnya ya, dia tak berhenti di situ sahaja muslimah ayat ini. Cuba buka Al-Quranul Karim. Lihat. Okey, pada surah An-Nisa ayat 135. Ni sebabnya sengaja ni saya letakkan separuh. Supaya apa? Nak kita buka Al-Quran. Okey, nak kita buka Al-Quran, check. Tengok balik. Surah An-Nisa ayat 135. Ayat yang penuh. Apa kata Allah? Iyakun ghaniyan aw faqiran. Tak kira
sama ada orang itu kaya ataupun miskin. Fallahu aula bihima. Fallahu aula bihima. Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Maknanya begini muslimah, kita adil tu tadi kan, kita jangan kalau ahli keluarga kita, ahli keluarga kita buat dono, buat bodoh je, tak payah tegur. Tak apalah, member, tak apalah keluarga kita, tak apalah, nak buat macam mana keluarga kita kan. Ahli keluarga buat bodoh je. Tapi kalau orang lain, bukan main lagi kita kan, cakap, tumpang kan, marah orang kan, betul tak? Ataupun kalau orang kaya, kita tengok kan, dia kaya lah, banyak duit, dia tu influencer ke apa kan, banyak duit tu, jangan tak payah tahu. Tapi cuba orang tu miskin, kita tak berlaku adil. Ni kita pakai kata apa, pilih bulu kan, tak berlaku adil kita. Marah, pekik, tegur dan sebagainya. Sebab tu Allah kata dalam ayat ini, jangan ikutkan hawa nafsu kalian. Ya, jangan ikutkan hawa nafsu kita. Bila dalam keadaan nak cegah kemungkaran, dalam keadaan kita nak suruh orang buat perkara yang baik, kena adil. Tak kira siapa pun kamu. Kita lihat tadi situasinya. Aisyah, dia sebut perkataan yang kasar kan? Nabi tegur tak? Tegur. Maknanya adil. Tak kira lah isteri aku sayang ke tak sayang. Macam tu kan? Yang paling sayang ke, yang paling tak sayang ke apa kan? Aisyah ni isteri yang paling Nabi sayang ya. Ramai-ramai tu. Nabi tegur. Nabi tak kata tak apalah Aisyah pun. Nabi tak gitu muslimah. Nabi tak gitu. Maknanya adil. Di sini. Tegur tetap tegur. Nasihat tetap nasihat. Tak kira isteri tak isteri. Itu Nabi SAW nampak tak keadilan yang Nabi SAW tunjuk. Kenapa? Sebab Allah kata gini dalam Al-Quran. Tak kira siapa mereka. Kena kita berlaku adil. Ya, berlaku adil dalam keadaan kita nak tegur tadi. Sama juga lemah lembut tadi kan. Kita nak tegur. Mentang-mentang dia bukan anak kita nak tengking-tengking dia. Betul tak? Tak tahulah sekarang ni, mak-mak sekarang ni sama tak macam mak-mak dahulu kala. Mak-mak dahulu kala tu macam lama sangat. Dulu-dulu kan, masa kita sekolah, kadang ada lah mak-mak ni serang anak orang lain kan sebab apa bergaduh. Anak bergaduh, dia pergi sekolah lagi serang anak orang tu. Macam ni, marah tengking-tengking dan sebagainya kan. Boleh ke kita? Anak orang lain kita tengking-tengking, anak kita lembut dengan dia. Maknanya tak adil. Tak adil. Boleh aja kita nak tegur anak orang lain, boleh. Tapi adil lah. Jangan mentang-mentang bukan anak kita cakap. Teruk-teruk. Kau ingat kau siapa? Marah-marah gitu. Tunjul-tunjul kepala dia. Boleh? Anak kita kat rumah buat salah, kita buat gitu. Tak. Sayang anak mama sian. Gitu. Maknanya tak adil. Jadi kena faham. Ya, kena faham. Keadaan-keadaan ini. Di mana letaknya keadilan kita ketika kita nak cegah orang lain daripada perkara yang mungkar itu? Dan bagaimana keadilan kita saat kita nak ajak orang lain supaya buat perkara-perkara yang baik. Okey, seterusnya muslimah, kita ada yang ketiga dan saya ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada hari ini. Maknanya, selesai perbincangan berkenaan dengan hadis kita. Baik, nasihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah untuk orang yang nak tegur ni, yang mesti ada sifat-sifat ini kan. Tadi pertama apa? Dia lemah lembut. Kedua, adil. Ketiga, apa kata dia? Berilmu. Berilmu. Nampak tak kat mana kita tu? Ui, serindu ya kita. Kita di Masjid Al-Muttaqin. Dah lama dah saya tak jumpa semua orang kat sini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peluang untuk bertemu sekali lagi. Okey. Terima kasihlah kepada sesiapa yang mengambil gambar ini. Ada juga kenangan kita dalam masjid sedang belajar. Jadi berilmu. Maknanya belajar. Ada ilmu tentang perkara itu. Ya. Jadi apa yang disebutkan di sini oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tadi kan? Berilmu dengan apa yang diperintahkannya. Kita nak suruh orang lain buat perkara yang baik, kita kena ada ilmu tentang hal itu. Ya, kena ada ilmu. Kemudian berilmu pula tentang apa-apa yang dilarangnya.
Kita nak larang dia, jangan buat perkara ini. Kenapa kita larang dia? Adakah betul ilmu yang kita ada untuk kita larang dia? Sebab kita pun tidak menafikan. Ada orang, dia suruh tu memang suruh. Tapi dia suruh buat benda yang tak baik. Dia larang. Orang tu dah memang buat benda baik dah sekarang ni. Tapi dia larang, jangan buat lah benda ni. Kan? Tak payah buat lah. Tapi benda baik. So di situ kita tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu melarang orang lain tu tadi. Jadi ilmu ni penting. Kan? Ilmu penting. Amat sangat penting. Supaya apa? Kita, bila kita cegah tu tadi, jangan kita main-main cegah saja. Kan? Maksud nak larang tadi kan jangan main kita nak larang saja. Maknanya kita ada ilmu tentang apa yang kita larang. Dan kita ada ilmu tentang apa yang kita suruh. Sebab itu Muslimah ingat tak? Kisah. Yang lelaki, memanglah kisah tu banyak kali saya sebut kan. Yang lelaki bunuh 99 orang tu. Ingat kan banyak kisah tu kan? Yang akhirnya, first dia nak bertaubat, betul tak? Dia nak bertaubat. Tapi, orang pertama yang dia jumpa siapa? Orang ahli ibadah. Dia tanya dengan ahli ibadah ini, boleh tak kalau saya nak bertaubat? Saya dah bunuh 99 orang ni. Laki yang ahli ibadah tu kata apa? Tak boleh. Allah tak terima taubat kau. Akhirnya, dia bunuh kan lelaki yang ahli ibadah itu, genap jadi berapa? 100 orang yang dia bunuh. Tapi kemudian, untuk kali yang kedua, dia jumpa siapa? Dia jumpa orang yang berilmu. Kita lihat, jawapan orang yang berilmu berbeza dengan jawapan orang yang tidak ada ilmu walaupun dia ahli ibadah. Dia jumpa dengan orang yang berilmu ini, lelaki itu tadi. Dia kata apa? Qatala mi'ata nafs. Dia beritahu kepada lelaki itu, saya ni, bahawa dia tu dah bunuh 100 orang. Ada tak ruang untuk dia bertaubat? Ada tak ruang untuk dia bertaubat? Dia tanya dengan lelaki yang berilmu ini. Beza jawapan seorang yang berilmu dan seorang yang tidak berilmu, iaitu ahli ibadah yang dah dia bunuh akhirnya genap jadi 100 orang. Beza jawapan. Tadi ahli ibadah tu kata apa? Tak, Allah tak akan terima pun taubat engkau. Dia cakap gitu. Tapi ahli ilmu ni, orang yang berilmu, kita nampak. Kita tengok ni jawapan dia. Apa dia kata? Naam. Ya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada penghalang antaranya dan taubat. Ini jawapan orang yang berilmu. Bahkan dia tak jawab begitu sahaja Muslimah, orang yang berilmu ni. Dalam jawapan dia berikan cara bagaimana engkau ni yang dah bunuh 100 orang boleh bertaubat dengan taubat yang betul, dengan taubat yang boleh bantu engkau untuk move on dalam kehidupan engkau. Ini cara ataupun gaya orang yang berilmu dia jawab. Apa dia kata? Intaliq ila ardin kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu saw. Kan dia kata gitu. Dia berikan dengan cara, dia berikan dengan panduan kepada lelaki yang dah bunuh 100 orang itu tadi. Sebab tu saya kata beza orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebab itu Allah pun kata dalam Al-Quran, Allah kata apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Mengetahui dan tak mengetahui tak sama. Daripada jawapan kedua-duanya itu tadi, kita dapati jawapan ahli ilmu ini lebih baik dan lebih tepat. Memang begitulah yang diajarkan oleh agama kita. Dia berikan panduan kepada lelaki itu, pergi daripada daerah ini, keluar. Okay, jangan duduk sini. Pergi ke satu tempat yang mana di situ ada ramai orang yang beribadah kepada Allah. Duduk dengan mereka, beribadah bersama dengan mereka. Dan jangan balik dekat tempat ini. Ya, sebab apa dia kata jangan balik di tempat ini? Tempat ini tempat yang tak baik. Dia boleh buat engkau kembali kepada perbuatan dosa dan maksiat yang engkau buat. Dia berikan panduan kepada lelaki itu. Bukan sahaja dia cakap tentang, ya, boleh taubat. Tu biarkan, yelah boleh taubat. Terus dia pergi gitu. Tidak. Tapi dia berikan dengan panduan.
Ini beza orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sebab itu penting bila kita nak tegur orang lain, ya, kita ni ada ilmu muslimah. Kita nak ajak orang lain kepada kebaikan, kita juga ada ilmu. Kenapa ilmu itu penting? Supaya sifat yang pertama dan kedua, iaitu sifat apa? Kelemah lembutan, keadilan itu tadi kan, kita dapat buat. Kerana apa? Kita ada ilmu. Ya, dia bukan semata-mata tentang kita nak berikan panduan. Kita beritahu kepada orang lain tentang apa yang halal, apa yang haram. Tetapi ia juga menuntut kepada cara kita, keadilan kita bagaimana. Dan kita tak boleh buat perkara yang pertama dan yang kedua kalau kita tidak ada ilmu muslimah. Sebab itu ilmu amat penting dalam hidup. Dan banyak kali saya pesan kepada semua muslimah, belajar, ikuti pengajian. Bila anda menjadi seorang muslimah yang berilmu, kita ni muslimah kan, emosi kita lebih. Ya, itu kelebihan kita. Memang kelebihan kita. Allah beri dengan emosi yang lebih. Tapi bila kita menjadi seorang muslimah yang berilmu, emosi kita dia akan terpandu dengan ilmu. Dia akan terpandu dengan ilmu. Jadi, kita nak buat satu perkara, kita ikut emosi. Kita akan lebih kedepankan ilmu kita daripada emosi. Lebih-lebih lagi juga dalam keadaan yang mana kita nak cegah kemungkaran itu tadi. Kita memang semangat ni muslimah. Kita nak cegah kemungkaran. Sebab kita tahu, ni benda maksiat, ni benda dosa. Kita tahu. Tapi kadang-kadang dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, kita lebih mengedepankan emosi kita daripada ilmu yang kita ada. Sebab tu lebihkan ilmu ni muslimah. Ya, lebihkan ilmu agar cantik setiap tindakan kita. Okey, itu sahaja muslimah. Alhamdulillah ya, habis selesai perbincangan kita untuk hadis kita hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada hadis yang perbincangan hadis yang baru. Okey, jadi saya persilakan jika sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, saya buka persoalannya. Ya. Ada soalan? Pergi saja minum air ya. Boleh? Jika tidak ada soalan, ya, alhamdulillah juga. Saya boleh rehat. Hari ni mic saya ke bawah sangat lah. Dengar tak suara saya? Tak perasan. Harap kuat ya suara saya tadi. Sebab dia ke bawah sangat mic tu. Baik, kita ada soalan daripada Puan Aisyah ya di sini. Maaf Puan ke maaf Aisyah lah, Aisyah. Takut tersilap orang marah nanti kan. Orang saudari panggil Puan. Okey, kita ada soalan daripada Aisyah di situ. Salam Ustazah, salam Aisyah. Kalau kita buat sesuatu kebaikan tapi keluarga sendiri tidak suka, macam mana nak tetap dengan pendirian sendiri and at the same time tak kurang ajar dengan mereka? So di sini, gini ya Aisyah, kita kalau kita buat perkara-perkara yang baik dalam hidup kita ini, fikir beginilah, saya buat kerana Allah. Ya, saya buat kerana Allah, saya buat perkara baik ni bukan sebab nak dapatkan perhatian manusia, bukan sebab nak dapatkan sokongan manusia dan sebagainya. InsyaAllah, pendirian kita akan tetap. Okay, jadi kalau kita rasa tergugah dengan keadaan yang mana keluarga tak suka dan sebagainya, tetapkan pendirian itu yang mana aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Minta bantuan Allah. Ya Allah, kuatkan semangat aku, kuatkan keyakinan aku ini dan berikan pertolongan, bantuan kepada aku
daripada sudut semangat dan juga untuk berhadapan dengan situasi itu tadi. Ya, sabar. Buat perkara baik ni sebenarnya lebih sukar daripada buat perkara buruk. Ya, kita buat benda baik ni orang akan cakap macam-macam. Betul, kita buat perkara baik, orang akan cakap macam-macam. Kita ingatkan kita jadi baik, orang tak cakap je kan. Ingatkan orang jahat je orang cakap. Tapi tak. Orang kita jadi baik, makin orang cakap. Lihat Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Akhlaknya. Apa Aisyah kata? Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Maknanya baik. Baik sangat-sangat. Tapi ada musuh? Ada. Orang cakap pasal dia? Cakap. Orang fitnah? Fitnah. Manusia yang baik begitu, agung akhlaknya sehingga diletakkan akhlaknya sebagai akhlak Al-Quran. Masih lagi orang cakap. Apalah nak dibandingkan dengan diri kita ni kan. Yang kadang-kadang baik tak baik tu on off tu kan. Kejap baik tak baik kan, on off kan. So kita dalam keadaan ini kita nak jadi baik. Kita buat benda-benda yang baik. Kuatkan semangat. Yang penting tahu, saya buat lillahi ta'ala. Sabar. Kalau ada rasa nak cakap benda-benda yang tak baik kepada orang yang buat jahat pada kita ataupun tak suka pada kita, sabar. Okay? Zip mulut kita ni. Mudah-mudahan saya tak ucapkan benda-benda yang lagi luar kawalan kita. Sebab nanti masalah juga bila kita tercakap benda-benda yang tak baik. Nanti orang kata, oh macam ni kan kau nak jadi baik? Orang cakap gitu pula kan. Biasalah mulut orang ni kan. Dia tak tahu situasi kita yang mungkin tertekan, yang kita tengah marah dan sebagainya. Tapi nanti orang kata, macam ni ke perangai orang yang nak jadi solehah? Atau mungkin macam ni ke perangai ustazah? Macam tu lah kan kalau kita termarah ke apa kan. Orang akan cakap gitu. Orang kadang-kadang gini tau Aisyah. Orang tak fikir keadaan kita. Tapi orang lihat apa yang kita buat pada masa itu. Sebab itu kalau kita boleh sabar, Masya Allah tabarakallah. Ya, Masya Allah tabarakallah. Itu benda yang bagus sangat-sangat. Yang mana kalau boleh kita nak cakap je benda-benda yang menggeramkan tu kan. Kalau boleh begitu. Tapi bila kita sabar, bagi saya, ia lebih mencantikkan lagi nilai diri kita sebagai seorang yang nak melakukan perkara-perkara yang baik itu tadi. Ya, Aisyah, mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kekuatan. Okay, wallahu a'lam bishawab. Okey, saya rasa itu sahaja. Boleh ya? Kita berhenti untuk hari ini, insya-Allah. Terima kasih kepada mereka yang mengikuti pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, dengan kesihatan. Kan dalam musim-musim macam ini kan, kesihatan amat penting untuk kita jaga. Okay, so insya-Allah jumpa pada minggu depan. Okay, di waktu yang sama. Lambat sikit lah kadang-kadang, biasalah tu kan. Okay, di waktu yang sama dan juga di tempat yang sama, ruangan kita di sini, FB Masjid, sikit lagi nak cakap Darul Ghufran, FB Masjid Al-Muttaqin. InsyaAllah, jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.